Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Okey, baik. Minggu lepas pula hari Ahad betul, hari Ahad kan? Kan hari Ahad kita dah belajar. Hari Ahad kita belajar apa ni hubungan sistem 24 jam sistem 12 jam betul? Boleh faham tak? Rajaudin ada tanya kat ayah tak? Ayah anggota bomba guna sistem 24 jam tak? Rajaudin. Guna. Apa ni ayah ada cerita tak? Ada tanya kat ayah tak? Ayah ada cerita tak? Ada. Okey, biasa kalau anggota keselamatan ni memang wajib lah, memang mana-mana anggota keselamatan dia akan guna sistem 24 jam. Okey, baik. Baik. Okey, baik. Kita sambung macam minggu lepas cikgu kata kita nak belajar tentang tempoh unit masa. Okey, tempoh unit masa. Okey, cikgu tak minat untuk gunakan bukan tak minat, belum lagi nak gunakan buku teks ni. Cikgu nak gunakan yang bahan lain dulu. Okey, baik Alamak. Okey, baik. Okey, baik. Masa dan waktu. Okey, baik Okey, ini yang kita dah belajar. Menukar, lepas tu kita belajar 24 jam tukar kepada 12 jam. 12 jam tukar kepada 24 jam, betul? Betul tak? Okey, so hari ni kita nak tengok, kita nak explore, kita nak faham tempoh unit masa. Okey, baik kita tengok ni. Cari tempoh di antara 8.30 pagi hingga 12.15 minit tengah hari. PM ni tengah hari lah petang okey. Baik. So macam mana kita nak cari ni? Okey, tengok dulu So kita nak fahamkan dulu tempoh masa. Okey. So murid-murid, bila kita nak cari tempoh masa, cari tempoh masa tu, elok ataupun sangat baik kalau kita gunakan garis masa. Okey, baik. Kita gunakan garis masa. Macam mana garis masa tu? Teknik garis masa. Ini dia. Murid-murid cikgu cakap awal-awal, bila kita gunakan teknik garis masa ni, murid-murid yang kena cekap, kena mahir, kena bijak untuk lukiskan tempoh masa tu. Apa maksud bijak, maksud mahir, maksud cekap tu? Nanti cikgu terangkan. Okey. Yang penting, yang pertama sekali kita mesti tulis antara tempoh masa yang dia beri. 8.30, 12 suku. Maka dia mesti mula dengan 8.30, mesti berakhir dengan 12 suku. Yang hujung dia ni. Dengan mula dia ni. Mula, akhir. Mesti melibatkan masa ni je lah. Yang cikgu cakap tadi, bijak, cekap, mahir tu apa dia? Yang tengah-tengah dia ni. Yang dekat tengah-tengah dia ni, murid yang kena bijak, kena mahir. Untuk pilih masa apa yang nak kena pilih, nak sesuaikan. Apa maksud nak kena pilih, nak sesuaikan tu? Ni cikgu tunjukkan. Baik, kita nak cari tempoh masa kan? Okey, daripada 8.30 sampai 11.30, berapa jam? Rajaudin, Aisyah, Sazwan. 3 jam. 3 jam, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Okey, sekarang cuba angkat jari awak. Cuba angkat jari, tutup, genggam 5 buku, buku 5 awak genggam. Okey, sebut sama dengan cikgu. 8.30, keluar satu jari. 8.30, 9.30, keluar ibu jari dulu keluarkan ibu jari dulu. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Okey, bila awak berhenti kat 11.30 tu, berapa jari awak buka? Berapa jari yang awak buka? Onkan mic, tak payah nak tutup, buka, onkan je. Tak ada, line awak semua okey. Aisyah pun boleh, Sazwan Azrim boleh, tak payah off. Kalau ada line tak okey, baru cikgu beritahu nanti. Setakat ni semua okey. Berapa jari yang kita buka? Okey, Aisyah kena off mic. Okey, Aisyah punya kena off. Tadi okey, tak okey. Rajaudin boleh on kan je. Sazwan Azrim cuba on kan mic. Dah on. Okey, Sazwan Azrim punya okey. Okey, berapa jari kita buka tadi? Daripada 8.30 sampai 11.30?
4 jari. Murid-murid dengar cakap Cikgu Suhaimi ni. Apabila kita buka keluarkan jari, kita kena kira jam. Kalau 8.30 sampai 11.30 kita buka 4 jari, maksudnya 3 jam. Okey, maksudnya dia kurang satu. Kalau kita buka 4 jari, 3 jam. Kalau kita buka 5 jari, berapa jam? 4. 4 jam. Kalau cikgu buka 10 jari, sama dengan berapa jam? 9. Itu senang je. Ingat sampai bila-bila. Bila kita kira tempoh masa jam, okey 1 jam, 2 jam, 3 jam, gunakan jari. Masa diberi 8.30, kita kira sampai 11.30, kita keluar 4 jari. Terus ingat, bila keluar 4 jari, dia bersamaan dengan 3 jam. Jelas? Jelas. Jadi murid-murid, kenapa kita pilih 11.30? Kita nak adakah 11.30 dah lebih 12 suku? Belum. Yang tu tadi cikgu cakap. Murid-murid kena bijak, kena cekap, kena mahir. Nampak tak tu? Dia keluar anak panah tu. Apa dia tu? Dia tulis tu. Apa dia tulis kat situ tu? 3 jam. 3 jam. Jadi murid-murid, bila kita nak cari tempoh masa, gunakan garis masa ni, murid-murid, masa awal 8.30, masa akhir 12 suku, dua ada. Yang dekat tengah-tengah dia tu, murid-murid yang kena bijak, kena cekap, kena mahir. Cikgu, kenapa dia pilih 11.30? Dia nak cepat habis. Bila 8.30 pergi 11.30, 11.30 nak pergi 12 suku, dah tak lama, dah tak jauh. Jadi sebab itu yang kat tengah-tengah tu, waktu yang kat tengah-tengah, masa yang kat tengah-tengah tu, murid-murid yang kena cekap, kena bijak, kena mahir untuk pilih. Cikgu, saya tak mahir lah cikgu nak pilih 3 jam terus. Kalau tak mahir 3 jam, buat 1 jam dulu. Buat 1 jam, 1 jam, 1 jam. Okey, kalau cikgu buat 1 jam, 8.30 mula. 1 jam seterusnya, pukul berapa? 9.30. 9.30. Okey, 1 jam dah tempoh masa. 9.30 tambah lagi 1 jam, pukul berapa? 10.30. 10.30. 10.30 tambah lagi 1 jam. Berapa masa dia sekarang? 11.30. 11.30. Boleh buat macam gitu. Buat sejam-sejam. Cikgu, saya rasa saya dah faham apa cikgu cakap, cikgu terangkan ni. Saya dah faham macam mana nak buat 3 jam tu. Jadi kalau saya pilih 3 jam, tempoh masanya 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Jadi masa seterusnya akan berakhir pada 11.30. Terus 3 jam. Lagi bagus. Okey, sekarang 11.30 pergi ke pukul 12. Semua mata anak kucing warna biru-biru Mata anak kucing apa warna biru tu? Fokus. Bila belajar fokus. Nanti awak tak fokus mata awak biru nanti. Tak faham. Pening nak faham sendiri. Okey, baik. 11.30 pergi pukul 12. Berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Cikgu, kenapa dia tak pergi pukul 12 suku terus? Kenapa dia pergi pukul 12? Yang ini yang cikgu cakap tadi. Murid-murid bila nak gunakan garis masa untuk cari tempoh masa, murid-murid yang kena bijak, kena cekap, kena mahir. Kenapa dia pilih pukul 12? Sebab senang nak kira. 11.30 pergi pukul 12. Sama dengan berapa tempoh masa dia? Sama dengan berapa? Berapa tempoh masa dia? 30 minit. 30 minit ataupun setengah jam, betul? Betul tak? Ini dia cerita dia. Yang cikgu nak cakap kepada awak tadi. Boleh? Boleh tak? Jadi murid-murid yang kena bijak nak pilih masa yang sesuai supaya tempoh masa yang ke atas tu mudah untuk kita berfikir, untuk kita tulis. Kita kira senang. Okey, jadi sekarang 12 pergi ke 12 suku. Cikgu, kenapa sampai 12 suku je? Sebab dia suruh cari tempoh masa di antara 8.30 hingga 12 suku. Sebab itu 12 suku tu dah masa akhir, dah berhenti kat situ. Jadi sekarang 12 pergi ke 12 suku sama dengan berapa jam? 15 minit. Tak sampai sejam cikgu. Tak payahlah cakap jam cikgu. Dia sampai 15 minit je. Jadi kita terus tulis 15 minit. Jadi berapa tempoh masa daripada pukul 8.30 sampai 12 suku? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah tempoh masanya? 8.30 sampai 12 suku. 3 jam 45 minit. Ya, bagus Rajaudin. Tahniah murid-murid. Jadi tempoh masa antara 8.30 pagi hingga 12 suku tengah hari ialah 3 jam tambah 30 minit tambah 15 minit. Jadi jumlahnya ialah 3 jam 40 minit, 45 minit. Faham tak macam mana nak cari tempoh masa? Faham. Kita gunakan cara apa? Garis masa. Garis masa. Aisyah dah belajar belum garis masa? Dah.
Cikgu ajar guna garis masa atau guna tambah tolak? Dua-dua. Dua-dua. Okey, kalau Cikgu Saimi memang tak ajar yang tambah tolak tu. Cikgu Saimi akan ajar satu saja. Cikgu Saimi suka murid-murid untuk guna garis masa je. Gunakan garis masa. Lebih tepat, lebih mencabar, lebih hebat. Garis masa ni. Okey, baik. Baik, itulah tempoh masa. Baik. Yang ini cikgu tak nak ajar lagi. Peter akan melancongkan jadual menunjukkan jadual penerbangan ke Amsterdam. Berapakah tempoh masa? Ini agak panjang sebab dia melibatkan suatu masa yang sangat panjang. Okey, tapi tak apa. Okey, tak apa. Kita boleh cabar diri kita. Okey, baik. Kita test diri kita tengok boleh kita buat sama-sama. Okey. Standby kertas dengan pensel. Kita cuba selesaikan soalan ni. Kita tengok. Okey dah. Sedia semua? Okey. Peter akan melancong ke Amsterdam. Okey. Jadual di bawah menunjukkan jadual penerbangan ke Amsterdam. Berapakah tempoh masa yang diambil untuk penerbangan ini? Penerbangan ini akan mengambil masa berapa lama maksud dia okey, berapa lama? Okey, baik. Okey, kalau kita tengok kat sini waktu berlepas. Waktu berlepas ni waktu apa ni? Waktu mula. Waktu tiba ni waktu apa? Waktu akhir Jadi dia bergerak pada 20 Mac pukul jam 23.50. Malam atau siang? Malam. 23.50. Okey. Dia tiba pada 21 Mac jam 12.55 minit. Pagi atau malam? Pagi. Tengah hari. Alah, bukan pagi. Cikgu sebut pagi, semua pagi kena dengan cikgu. Bukan pagi. 12.55 tu adalah tengah hari. Okey. Jadi tadi kita nak cari tempoh masa, betul? Tempoh masa, betul? Kita gunakan cara apa? Garis masa. Jom kita gunakan garis masa. Sedia? Cikgu buat garis masa. Okey. Garis masa yang sangat panjang. Okey. Waktu mula. Pukul berapa? Pukul 11.50 PM. Cikgu, dia tulis jam 23.50 lah. Cikgu, kenapa cikgu tulis pukul 11.50 PM? Betul ke salah cikgu tulis? Betul. Dia tulis jam 23.50, mana sama dengan cikgu tulis pukul? Sama ke? Sama ke? Bagi respon sikit, sama ke tu? Jam 23.50 dengan pukul 11.50 PM? Sama. Cikgu tulis dalam bentuk apa tu? Sistem 12 jam. Ya, cikgu tulis dalam sistem 12 jam. Okey, murid-murid. Murid-murid tahun 6. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Kalau tiba-tiba dekat skrin ni handphone tak keluar, tak ada ni, tolong bagi tahu cikgu Cikgu punya data hotspot untuk laptop ni dah tinggal 20% je. Cikgu tak tahu bila habis. Kalau habis bagi tahu cikgu. Cikgu akan guna hotspot handphone lain. Okey, bagi tahu cikgu cikgu nak habiskan hotspot yang handphone cikgu dulu. Kalau habis bagi tahu tiba-tiba tak keluar dekat skrin, bagi tahu cikgu. Cikgu terangkan ni tapi tak keluar. Okey. Sebab dekat hotspot dekat nanti dia akan habis ni. Okey, baik. So sekarang pukul 11.50 PM. So cikgu dah tulis waktu mula. Waktu akhir 12.55 PM. Waktu berhenti dia. Okey, waktu berhenti dia. Okey, so sekarang ni kita nak cari tempoh masa dia. Okey, 11.50. So, kita nak pergi kepada ini 20 Mac. 20 Mac. Ini 21 Mac. Ni adakah hari yang sama? Tak, dia dah masuk hari yang seterusnya, betul? Okey, baik. Jom sekarang ni cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid, sila perhatikan betul-betul. Cikgu pilih pertama sekali cikgu akan pilih pukul 12 AM. Ni 11.50 kan?
11.50 kan? Cikgu nak pilih yang pertama sekali pukul 12 AM. Sorry. Lajak pula dia punya lompat dia. Okey, baik. Okey, 11.50 pergi 11.50 malam pergi 12 pagi. Berapa minit dia ambil? 50 minit. 50 minit? 10 minit. Berapa minit Aisyah? 10. 10 minit. Wah, Jaudin tengok betul-betul dah Jaudin. Okey, 10 minit. Jelas? Syazwan Wasim? Jaudin? Jelas? Okey. 10 minit. Baik, murid-murid. Ada satu ilmu yang cikgu nak terangkan kepada murid-murid. Dengar ni betul-betul. Murid-murid dengar betul-betul ni. Ini satu ilmu yang sangat penting. 11.50 pergi kepada 12 minit pagi. Okey, 12 pagi adalah 10 minit. Tetapi apabila apabila masuk ke 12 pagi ni, seterusnya adalah pukul 12.01 pagi, betul? Betul tak? 12.01 minit pagi, betul? Betul. Murid-murid kena tahu dekat sinilah perubahan waktu tarikh. Masuknya 21 Mac. Yang ini yang kena tahu. Okey, murid-murid, pada setiap malam bila tarikh akan berubah? 11.50 masih 20 Mac. Apabila masuk ke 12 minit pagi, 10 minit berlalu dah masuk 12 pagi, tepat saja masuk 12.1 minit. 12 sebenarnya bukan 12 minit, 1 detik. 12.1 detik pun dah berubah ke, tapi tak apalah, kita ambil yang mudah. 12.1 minit pagi AM ni dah berubah tarikh kepada 21 Mac. Jelas atau tidak yang ni? Jelas. Jelas. Okey, baik. So sekarang kita dah pergi kepada 10 minit. Okey, so sebab itu cikgu pilih 12. Dekat sini yang cikgu cakap kat murid-murid tadi. Murid perlu bijak, perlu mahir, perlu cekap. Cikgu tak buat, kenapa cikgu tak buat banyak jam terus cikgu macam tadi, buat 3 jam? Tak nak cikgu. Cikgu pilih pukul 12 dulu. Kenapa cikgu pilih pukul 12? Cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid perubahan tarikh. Daripada 20 Mac berubah kepada 21 Mac. Kenapa boleh berubah? Dekat sinilah pukul 12 minit pagi yang berubah. So 10 minit tempoh masa yang pertama. Okey, sekarang cikgu nak buat yang bijak. Apa maksud bijak tu? Cikgu nak ambil 5 jam terus. Okey, sedia dengan cikgu tutup buku 5 jari awak. Kita nak keluarkan 5 jari. Sedia? Kalau keluar 5 jari sama dengan berapa jam? 4. Kalau keluar 4 jam. Okey, so sekarang pukul 12. Okey, so sekarang sedia pukul 12. Okey, 12, sebut 12. Bila sebut 12 keluar satu jari. 12. 12. Lepas pukul 12. Kenapa tak sebut 13? Kenapa sebut pukul 1? Lepas 12 kan 13. Sebab apa? Sebab apa Aisyah? Kenapa tak sebut 13? Jam 13, jam 14. Kenapa kita sebut jam pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi ni? Yang ni. Sebab yang pukul 1 tu waktu pagi. Ya, waktu pagi. Yang 3, kalau kita sebut jam 13 tu petang, betul? Tengah hari dan petang naik ke malam, betul tak? Okey, saja cikgu tambah saja nak test. Okey, baik. So sekarang pukul 12. Lepas pukul 12, pukul 1. Dah keluar jari belum tu? Dah keluarkan jari belum? Dah. Okey, 12 keluar. 12 bila sebut 12 keluarkan jari. 12. 1. 2. 3. 4. Jadi bila kita keluarkan 4 jari, kita keluarkan 4 jari, berhenti pukul berapa tadi? Kita sebut 4. 12, 1, 2, 3, 4, betul? Kita keluar 5 jari, berhenti kat pukul 4. Jadi 4 jari sama dengan berapa jam? 5 jari sama dengan berapa jam? 4. 4 jam. Jadi kita dah dapat tempoh masa seterusnya 4 jam. Jelas? Jelas. Tak cukup.
Sekejap murid-murid Okey, baik murid-murid. Adakah tempoh masa kita dah selesai? Belum lagi, baru sampai pukul 4 pagi, betul? Dah selesai? Belum lagi kan? Belum. Jadi, okey, sekarang murid-murid murid-murid buat tak tu dengan cikgu? Buat kat kata kosong? Saya buat kat whiteboard. Whiteboard boleh, kat kertas kosong boleh, tak kisah. Yang penting murid-murid kena rasa dengan tangan murid-murid. Sambil tengok yang cikgu punya, murid-murid pun kena rasa. Okey, kena rasa sendiri, kena buat. Bila rasa sambil belajar tu, awak akan rasa, oh, sebenarnya macam gini nak buat dia mudah. Okey? Ada setengah murid bila dia tak buat, dia dengar je. Ada setengah cikgu dia tak kasih murid buat dulu, dia suruh tengok. Tapi cikgu Semi tak. Cikgu Semi lebih suka murid buat sama-sama dengan cikgu. Sebab bila kita buat sama-sama tu, murid-murid akan rasa hilang. Rasa tak yakin ke, takut ke. Sebenarnya benda ni mudah aja. Okey, so dah 4 jam. Okey, baik. Dah. Boleh tak? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, baik. Sekarang cikgu teruskan. Cikgu teruskan Sekarang cikgu teruskan. Sekarang kita dah berhenti pukul 4. Okey, kita keluarkan 5 jari lagi boleh? Kalau 5 jari sama dengan 4 jam kan? Okey, kita mula. Okey, keluar jari yang pertama pukul 4 pagi. 4. Okey, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi 5 jari tadi kita berhenti pukul berapa pagi? 8. Kita berhenti pukul 8 pagi. 8 AM. So berapa jari kita keluarkan? 5. 5. Maksudnya sama dengan berapa jam? 4. 4 jam lagi. Dah sampai pukul 12.30 hari ke belum? Belum. Jadi kita kena teruskan lagi tak perjalanan kita? Terus. Kena teruskan lagi perjalanan kita. Sebab baru sampai pukul 8. Okey, sedia? Kita keluarkan lagi 5 jari. Okey, pukul 8. 8. Jari yang pertama sebut 8. Ini cara dia 8. 9. Jari yang kedua 9. Jari yang ketiga 10. Jari yang keempat 11. Jari yang kelima 12. 12. So cikgu lompat. So kita berhenti pukul berapa sekarang ni? Kita berhenti pukul apa tadi? Kita kira 12 12 AM ke PM? PM. PM. So berapa jam lagi kat sini? 4 jam lagi. Kenapa 4 jam? Sebab tadi kita dah kira 5 jari kan? Betul tak? Okey, baik. Sekarang pukul 12 pergi 12.55. Berapa jam? Yang ni kita dah tak payah buat lagi dah. Kita kena fikir je ni. Sebab dah pukul 12 nak berhenti 12.05. Berapa tempoh masa dia? 12 tengah hari pergi 12.55. Berapa tempoh masa dia? 55 minit. Pandai Rajaudin. 55 minit. 5 pandai Aisyah, pandai Wasim. Kat situ kita dah tak payah guna jari. Kenapa tak payah guna jari? Kita dah boleh fikir betul tempoh masanya 55 minit. Jadi sekarang soalan tanya, berapakah tempoh masa yang diambil untuk penerbangan ini? Berapa? Cuba kirakan cikgu. Murid-murid. Cuba kirakan cikgu, murid-murid. Diamlah. Diamlah Syazwina. Abang tengah kira ni. Cepat. Suka marah adik. Syazwan dengan adik kat rumah berdua je. Ibu ayah kerja Ibu ayah kerja Kerja. berdua je lah. Terdapat. Okey, Rajaudin dah dapat. Okey, sama dengan berapa tempoh masa dia? Berapa tempoh masanya? Rajaudin, Aisyah, Syazwan, berapa tempoh masanya dapat? 22 jam. 22 jam? Awak tambah dengan berapa? Mana awak dapat 22 jam? Sekejap, saya buat semula.
Mana datang 22 jam tu? Awak tu 4 jam, 4 jam, 4 jam, 55 tambah dengan 10. Aisyah dapat berapa Aisyah? Nak kira semula, salah. Kira semula. Awak kira tempoh masanya, awak tambah yang mana? Awak tambah nombor ke? Tambah tempoh masa. Tempoh masa tu yang jam-jam, minit-minit tu. Jangan tersalah. Cikgu dah dapat. Okey, berapa? 12 jam 60 minit. 12 jam, 60 minit. 60 minit ke 65 minit? Cuba kira betul-betul 55 tambah 10. Cikgu, saya dah dapat. Okey, Aisyah dapat berapa Aisyah? 12 jam 65 minit. 12 jam 65 minit. Okey, sama dengan Rajaudin. Rajaudin betul tak Rajaudin dapat 12 jam 65 minit? Betul. Betul tak? Betul. Betul tak? Tapi murid-murid, 12 jam 65 minit tu adalah jawapan dia. Okey, tapi itu bukan jawapan yang terakhir. Siapa boleh bantu cikgu? Kenapa cikgu kata dia bukan jawapan terakhir? Kenapa cikgu cakap itu bukan jawapan akhir? Siapa boleh dapat? Ustazah Wasim dapat tak 12 jam 55 minit? Ni Ustazah Wasim ni 4 jam tambah 4 jam tambah 4 jam dapat 12. 55 tambah 10 dapat 65. Tapi cikgu kata 12 jam 65 minit ni bukan jawapan terakhir. Kenapa? Sebab minit ada 60 je. Ya, bagus. Aisyah Rajaudin, kalau kita ingat, ni kena ingat ni, nota. Cikgu tulis kat bawah tu. 1 jam sama dengan 60 minit sahaja. Kalau awak tengok dekat muka jam dinding awak tu, dia boleh sampai 60 minit. Jadi bila dia sampai 60 minit je, dia dah jadi berapa? Dikira sebagai apa? Satu dikira sebagai apa? 1 jam. Okey, jadi apa yang kita kena buat dekat 65 minit ni? Kita kena buat apa kat sini? Kena tolakkan dengan 60. Maksudnya kita kena keluarkan dia 60. Bila kita keluarkan 60, dekat jam kita tambah kita tambah 1. Kenapa tambah 1? Rajaudin, faham tak Rajaudin? Faham. Raja dengar betul-betul 65 minit ni dia dah terlebih 60 minit. Jadi kita kena keluarkan 60 minit tu. Bila kita keluarkan 60 minit, maka dia tinggal berapa minit? 5 minit. Cikgu, 60 tu pergi mana cikgu? 60 tu kita dah keluarkan dan kita bawakan dia ke rumah jam. Tambah 1. Cikgu, kenapa tak tambah 60? Bila 60 minit pergi rumah jam dia menjadi 1 jam. Jadi sekarang kita dapat berapa? 13 jam 5 minit. Itu jawapan akhir dia. Dapat tak ilmu ni? Faham tak? Faham. Faham tak? Faham tak? Faham. Boleh tak? Boleh. So klik save dalam otak awak. Kalau jawapan akhir dapat 12 jam 65 minit, saya kena peka, saya kena alert. 60 minit tak boleh lebih 60. Kalau lebih 60 saya kena keluarkan 60. Bila keluarkan 60 tambah 1 dekat jam. Kerana apa? 60 minit tu sama dengan 1 jam. So jawapan akhir 13 jam 5 minit. Jelas tak? Jelas. Boleh? Boleh. Okey, itu ilmu sangat penting Itu ilmu yang sangat penting. Okey, itu saja. Baik, itulah tempoh masa yang kita belajar pagi ni. Okey, tempoh masa. Okey, mana buku teks cikgu tadi? Buku teks. Cikgu nak buka buku teks. Buku teks. Okey, inilah yang kita belajar. Dekat buku teks awak dia guna kat muka jam. Itu asas lah Baik, so baik, selain daripada tempoh masa yang melibatkan unit masa, ada juga tempoh masa yang kita kena tahu dicari menggunakan
menggunakan kalender. Murid-murid, tengok pada skrin handphone awak. Apa yang dimasukkan dengan 1 minggu? Awak nampak tak ni 1 minggu ni? 1 minggu yang warna biru ni. 1 minggu yang warna merah ni. Murid-murid, kalau dalam kalender ni sangat senang. Apabila awak mula kira, okey kita tengok 31. 31 okey, kita tengok kalender tu. Tengok pada skrin handphone awak, cikgu bimbing sedikit untuk kalender. Okey. 31 Ogos hingga 6 September. Okey, ini kalender Ogos. Ini kalender September. Okey, jom kita kira daripada 31 Ogos. 31 Ogos hari Rabu. Nampak tak ni hari Rabu? Rabu. 31 Ogos. Nampak tak? Okey, kira dengan cikgu. 1, 2, 3, 4. Okey, lepas 4. 5. Sambung kat mana tu? Sambung dekat bulan September. Bulan dekat September, betul? 3 kat sini, betul? Ni. Nampak tak ni? Yang ni jangan kira. Yang tadi ni bulan. Yang tadi ni bulan apa? Bulan Ogos yang cikgu potong. Yang ni kita dah kira tadi kan? Ini pun kita dah kira dah. Kita sambung dekat nombor 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kata sampai 6 September kan? Ya. Jadi tadi kita kira yang cikgu bulatkan, yang cikgu tanda right tu. Berapa hari? 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa hari? 7 hari. Bila cukup saja 7 hari, awak kira 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Boleh faham tak? Boleh. Itu maksud 1 minggu. Jangan awak kira pada tarikh dia. 31 tolak 6, tak payah. Kita kena kira atas kalender. Pada atas kalender. Bila cukup 7 hari, kita sebut dia sebagai 1 minggu. Itu teknik yang betul. Okey? Baik. Okey, tak apa. Ni tadi kita menggunakan teknik garis masa. Cara satu dia guna 1 jam. Apa cikgu? Kalau saya buat 1 jam ni lambatlah cikgu. Betul tak? Sebab itu tadi cikgu terangkan, yang dekat tengah-tengah tu murid-murid yang kena bijak, kena cekap, kena mahir. Kalau 5 jari berapa jam? 4. Sebab itu murid-murid yang kena bijak. Kalau 6 jari? 5. Jadi kalau tempoh masa tu panjang, murid-murid gunakanlah jari. Kira bila sebut je jam tu, keluar 1 jari, 2 jari. Kalau boleh buat 5 jari. Jadi cepat habis. Okey, tapi jangan cuai lah. Okey. Baik, so cikgu nak murid-murid cuba latihan. Okey. Tajuk seterusnya, tempoh mengikut zon masa dunia. Okey, nanti kita tengok sikit. Ini biar dulu. Ini kena belajar hari lain. Tak boleh campur dengan hari ni. Itu tajuk yang lain. Okey, so latihan hari ni latihan hari ni. Okey, Rajaudin. Yang ni tajuk baru betul. Kita buat dekat buku mat berapa? Mat 2. Mat 2 Okey. Mat 1? Okey, mat 1 biarkan Rajaudin. Kita buat dekat mat 2. Okey, murid-murid SK Belemang, cikgu pun tak tahu sama ada selain daripada Rajaudin, murid-murid lain tengok tak? Sebab kalau murid-murid lain yang di rumah yang tak masuk ni, kalau anda menggunakan email MOE, awak akan boleh akses terus. Tapi kalau awak guna email personal, email persendirian, awak kena request access. Jadi bila awak request access tu, cikgu tahulah siapa yang tengok. Okey, tapi kalau awak gunakan email MOE, awak boleh tengok terus. Tapi sekarang untuk tahun 6 ni, cikgu tak pastilah 6 orang lagi murid selain daripada Rajaudin ni dia tengok atau tak. Kalau dia guna email MOE, awak-awak yang 6 orang lagi ni kalau tengok dah ni sampai dekat sini, dekat yang cikgu tengah sebut ni, alhamdulillah lah. So buat dekat mat 2 ya. Rajaudin tak apa, memang ada live sekarang dengan cikgu. So memang buat kat mat 2. So Rajaudin, cikgu nak Rajaudin buat, okey. Ayam bola. Dah. Ayam dengan bola. Boleh? Boleh. Cukup 2 sahaja. 2 sahaja soalan. Buat dekat mat 2. Okey? Itu sahaja. Murid-murid lain, Syazwan Hasim dengan Aisyah boleh cuba kalau nak cuba. Tapi mungkin dah buat kot Aisyah kot. Belum. Aisyah. Belum buat lah. Kalau belum buat, cuba buat. Gunakan teknik garis masa. Okey, 2 soalan sahaja. Okey, itu sahaja. Okey, boleh cuba buat sekarang 9.40. Ada lagi. Okey, lagi satu.
Kejap Okey, 2 soalan tu lah. Cikgu tak nak banyak sangat. Itu pun. Oh, okey. Kejap. Dengan soalan ni, nombor 4 Rajaudin. Dengan soalan nombor 4. So, 3 soalan Rajaudin. Boleh tak? Boleh Rajaudin? 1 A, B. Kemudian nombor 4. So, ada 3 soalan. 3 soalan boleh? Boleh. Okey, baik. Itu sahaja. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Jadi kalau tak ada, cikgu harap murid-murid boleh dapat buat. Okey, terima kasih. Boleh buat terus. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp Rajaudin. Okey, so kita tutup kelas kita awal tapi awak masih buat kerja. Jadi awak dapat jimat data handphone. Cikgu pun dapat jimat count hotspot. Okey, sekejap lagi cikgu ada tahun 1 pula. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Okey, boleh cuba buat sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Cikgu. Sama.